Okey semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Adi daripada channel YouTube Jom Kita Pancing. Sekarang ni saya nak share, bukan nak mengajar lah, sebab saya pun masih belajar lagi, masih baru lagi. Nak share cara kita menggunakan reel casting, okey. Dan juga kita nak memancing guna reel casting ni dan juga rod ni, macam mana cara baling, macam mana cara kita nak adjust dia punya tension knob dan juga magnetic brake. Okey. Jadi sekarang ni dia punya apa yang saya boleh katakan adalah dia punya konsep. Contoh kita gunakan umpan. Kita kena tengok dia punya umpan ni berat berapa. Berapa dia punya berat. Macam lama-lama kalau kita main soft plastik ataupun kita guna buzz bait dan sebagainya, kita tengok berat dia, katakanlah dan juga berat batu. Katakanlah kita guna weedless jig head, tengok batu dia 10 gram ke 7 gram ke. Sebab apa? Dia akan beri kesan pada kita punya jarak jauh balingan kita dan juga kesan dia pada setting brake kita. Okey, sekarang ni yang pertama sekali, bila kita casting menggunakan casting reel ni, okey, yang first sekali sini adalah dia punya tension knob, iaitu dia punya brake juga. Okey, dia pun adalah brake. Dan sini adalah magnetic brake. Kepada anda yang baru guna, yang orang kata sebelum ni menggunakan reel bawah, okey, sekarang ni nak guna reel atas, kita setting dia, kita pusing dia. Kalau kita gunakan casting ni, casting reel ni kita pusing ke belakang. Okey? Maksudnya ini sekarang ni brake habis. Yang ni pun sama, kita arahkan ke bawah, pusing dia. Okey? Pusingkan dia. Maksudnya kita kosongkan, kalau kosong tu ringan, kita lebihkanlah dia, lebihkan dia 10. Jadikan dia, maksudnya brake dia full. Jadi bila kita baling, dia punya kesan dia untuk jadi, orang kata sebelum ni nak jadi bird nest ataupun nak jadi backlash tu susah lah. Okay, ni contoh saya baling. Sekarang ni brake dia semua kosong. Dan juga kita punya, saya guna buzz bait ni tak terlampau berat lah, sederhana. So macam tu jarak dia. Dan juga tak ada backlash. Tengok saya baling tadi tak ada backlash. Okey. Okey, sekarang ni contohnya bila kita tukar umpan, kita gunakan soft plastik ataupun kita guna weedless jig head dan sebagainya, berat dia berbeza. So kita kena test dulu, kita kena check dulu. Contoh sekarang ni kita ada rod macam ni, okey, kita dah set brake dia, kita angkat dalam 45 degree macam ni, kita tekan dia punya spool macam ni, clutch dia. Okay, sekarang ni dia tak turun, sepatutnya dia turun. So kita adjust lagi. Okay, sekarang ni dia turun. Masih dia turun ni, kita tengok dia backlash tak? Dia tak backlash. Okey. So kalau kata kita nak adjust lagi brake dia, kita nak adjust brake dia, okay, kita adjust satu. Kita tengok, tekan lagi clutch dia. Okey, tengok dia turun, tapi dia berat. Okey, so kita boleh adjust lagi. Tension knob ni kita pusing lagi arah lawan jam. Tengok pada kita punya umpan kita macam ni. Okey, ni dia dah laju sikit. Okey, tengok dia hampir-hampir kepada bird nest, tapi belum bird nest lagi lah. Maksudnya dekat sini kita dah boleh baling, tapi kita kena kontrol lah. Maksudnya boleh beratkan sikit ke, cara balingan kita kena adjust. Contoh macam ni, saya dah adjust tadi, kita baling, tengok. So kalau tengok jarak dia lagi jauh, pasal dia punya brake tadi kita dah kurangkan sikit brake dia. Okey. Okey. Nasihat saya kepada yang baru nak beli reel casting ni, rod dia ataupun tali, nasihat saya yang pertama sekali, tali main line ni jangan guna yang halus-halus sangat. Memang yang halus boleh kita baling jauh, tapi risiko dia bila bird nest masak, kita nanti nak betulkan dia akan tanam dekat sini. So yang ni saya pakai pun 30 pound. Anak saya punya dia pakai 40 pound. Walaupun tebal, tapi sebenarnya kalau kita nak baling jauh, gunakan batu yang berat.
umpan yang berat, tak ada masalah. Sekarang ni saya kepada anda, contoh yang masih bertanya berapa harga reel casting ni mampu milik ke. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu, saya hanya menggunakan brand Opus. Okay, Opus ni saya beli dekat Shimano Melaka. Saya beli dalam harga, tak silap saya, RM109 lebih kurang. Memang murah lah. RM109 ke ataupun RM119 macam tu. Okay, percuma tali. Rod ni saya pakai Daiwa Crossfire 6 kaki 2. Saya beli dengan harga, kalau tak silap saya, RM85. Murah saja. Okay. Sebelum ni saya guna X-Puyu. Harga dia tak silap saya RM49, 6 kaki 6. 6 kaki 6 ni boleh baling jauh lah. Tapi kenapa saya upgrade kepada Daiwa Crossfire adalah X-Puyu tu dia murah tapi dia berat sikit. So kalau kita casting sekejap 10-15 minit tak ada masalah. Tapi kalau kita casting sejam 2 jam, tangkap kita punya tangan apa semua kan. Okey. So inilah sebuah sedikit tip yang saya nak sharekan. Okey. Ingat tadi kita punya setting, rahsia dia adalah untuk main kita punya setting brake, mula-mula kita ketatkan semua. Tension knob ni kita pusing arah ikut jam ikut jam. Arah ikut jam. Yang ni brake ni kita ketatkan habis, letak 10. Okey, kita try baling dulu. Okey, kita try baling. Try baling and then kalau tak jauh baru kita tension knob ni kita pusing ke depan arah lawan jam. Okey, kalau nak ketatkan ikut jam tadi, kalau kita nak kurangkan brake dia, kita pusing arah lawan jam. Braking ni pun kita kurangkan dia. Kita kurangkan lagi. Katakan tadi 10, kita kurangkan lagi. Macam ni. Okey, ni 10. Ketat lah, ni paling ketat. So kita boleh longgarkan lagi. Longgarkan lagi sikit, sikit demi sikit. Maksudnya kita kena pakai brake yang ketat dulu. Okey, brake yang dia punya nilai dia tinggi, 10. Tension knob ni kita pusingkan habis. Kita tengok pada umpan apa yang kita pakai. And then bila kita rasa kita baling tu tak jauh, umpan dah berat. Katakan kita guna batu 7 gram ataupun 10 gram, dah berat, tapi umpan baling tak jauh. So kita kena adjust lah. Tension knob ni kita pusing lagi arah lawan jam, pusingkan ke depan. Okey, kurangkan lagi. Brake ni pun kita kurangkan lagi daripada 10, 8, 7, 6 sampailah kita dapat setting yang terbaik. Okey, contoh sekarang ni saya cuba buat balingan tension knob ni. Okey, tension knob ni saya dah adjust sikit. Braking ni pun saya kurangkan lagi brake dia. Kita tengok dia punya jatuhan dia. Okey, ni pun berat lagi. Okey, kurangkan lagi tension knob. Saya adjust lagi. Okey, agak perlahan. Okey, kita kurangkan lagi brake, magnetic brake. Okey, saya adjust lagi. Tekan kita angkat 45 degree macam ni, kita tengok berat jatuhan umpan. Okey, ni saya ringankan lagi magnetic brake. Tengok tadi saya adjust saya punya magnetic brake saya adjust saya punya magnetic brake daripada 10 saya turunkan 6, 7, 8. Macam tu cara dia. Okey. Okey, sekarang ni saya rasa okey, saya baling dulu boleh tengok kita baling. Ni saya dah adjust brake dia tadi daripada paling ketat kita longgar-longgarkan lagi brake dia. Sekarang ni tak jauh. Nampak dia pergi tak jauh. Pasal umpan ni saya pakai ni, bass beat ni dia ringan. Kalau tak silap saya ni berat dia mungkin 9 gram je. Ingat, dia bukan soft plastik Dia bukan soft plastik, dia keras plastik. Dengan dia punya bass, ringan je. Okay, jadi sekarang ni saya longgarkan lagi dia punya brake. Tension knob dia longgar. Okey. Okey, kita tengok umpan kita. Saya turunkan lagi. Okey, sekarang ni tengok dia turun laju Okey. Tapi tengok tali dia bersimpul sikit, ada backness sikit. So kita adjust lagi. Saya longgar, saya ketatkan sikit dia punya tension knob. Okey, ada lagi. Pegang macam ni, adjust balik. Okey, kita ketatkan lagi tension knob. Okey. Okey, tengok dia ada sikit. Dia boleh sekali kita nak baling tanpa kita tekan clutch, tanpa kita tekan spool sebelum dia jatuh ke air. Okey, sekarang ni kita main pada setting brake. Okey, sekarang ni kita baling Sekarang ni tengok. Jadi backness
sebab dia terlampau ringan. Ni saya tunjuk contoh kat anda. Saya share dengan anda. Sebab saya pun masih lagi belajar. Okey. Bila dia backlash macam tu, kita adjust balik. Kita ketatkan lagi dia punya brake. Okey, sekarang ni saya demo depan anda. Saya baling pun bird nest ataupun backlash. Okey. Sekarang ni anda tengok, saya ketatkan balik sebab tadi dia jadi bird nest. Okey. Saya ketatkan. Brake pun sama saya ketatkan lagi. Okey, sekarang ni dia berat Dia dah berat. Okey. Saya longgarkan sikit supaya dia laju sikit tadi. So sekarang ni dia jatuh dekat tengah. Tak jauh juga. Tak jauh. Okey, sekarang ni brake ni saya longgarkan. Saya pergi kepada 8. Tension knob saya longgarkan. Okay, kalau anda nak faham apa saya cakap, ni saya cakap tadi tension knob, ni magnetic brake. Kita boleh adjust dia 10, 8, 7. Lagi kecil nilai dia, contoh 10 tu makin ketat dah brake dia. 8 makin longgar, 7, 6, 5 makin longgar. Okey. Sekarang ni kita baling lagi. Okey, kalau anda tengok dia dah jatuh jauh. Nampak Kalau anda tengok tadi dia jatuh jauh tanpa ada backlash Okey, so itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap anda faham. Kalau ada juga yang tak faham, boleh komen di ruangan komen. Okey, InsyaAllah saya akan share lagi sikit demi sikit. Saya bukan tujuan nak mengajar macam saya pro, tak ada. Saya pun share juga, masih belajar lagi. Dan juga terima kasih pada sifu-sifu YouTube sebelum ni yang mana saya pun belajar daripada korang. Contohnya daripada Drift, Jambang Angler, siapa lagi? Chai Fishing. Chai Fishing dan sebagainya, Arif Fishing. Itu semua adalah sifu-sifu YouTube kita. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Jom Kita Pancing. Bye bye. Assalamualaikum.